Majak, terlebih dahulu saya nak cakap yang saya sedar betapa saya sedang berbual dengan seorang legend. Alah, Bang, janganlah. ya, umur saya 52 baru 52. Baru, muda 52. lagi. Tetapi sejarah hidup saya kan pada umur 10 tahun macam tu, masa tu kita ada satu radio je. RTM lah kat tempat saya RTM, duduk yes. kat Kuala Lumpur tu bang. Betul. Black Dog Bone dan abang punya lagu memang sentiasa berkumandang je di radio-radio pada setiap zaman kanak-kanak dulu. Dia abang boleh bayangkan tak bagaimana pengaruh abang Black Dog Bone dalam kehidupan golongan umur saya. Lepas tu Black Dog Bone dan abang saya sifatkan antara super band lah yang pada 70s dulu. Daripada Black Dog Bone tu saya pernah berbual dengan Eric Yo. Eric Yo, yes. Polygram dulu dia cakap Black Dog Bone EMI kan bang? Yep, betul. Lepas tu dia cakap saya, pada masa tu EMI ada Black Dog Bone, saya pun mau ada kucing pula, Alley Cat dia cakap. Alley Cat, yes. Betul. Lepas tu itu ada daripada Black Dog Bone tu super band yang ada pada masa tu Carefree. Kalau yang rock tapi sebelum Carefree ada lagi satu band Discovery dari EMI juga. Discovery. Yeah. Fauzi Mazuki. Yes, betul. Yeah. So Bash pada time tu memang musicianship dia memang kena terror baru boleh jadi recording artist lah bang. Betul. Itu abang punya suara distinktif kan. Memang penetrate betul. Kalau kita jalan-jalan, saya nak pergi main bola ke petang-petang ke balik daripada masjid ke kan. Lalu depan rumah orang ni ada FM pilihan bersama, suara abang keluar. That was the colour yang mewarnai kehidupan saya tu lah. So bila saya cakap dengan abang ni, mukadimah dia saya nak beritahu abang betapa respectnya saya dengan abang Jad. Kalau saya terkurang ajar ke apa semua, ia berlandaskan respect ya sebenarnya bang. No worries. Kita santai je. Kita santai je. Betul bang. Itulah dia. Tapi memang zaman 70s tu memang zaman band yang betul-betul eksklusif, yang mana diorang betul-betul bekerja keras pada zaman tu. Dan sejarah Black Dog Bone ni sebenarnya dia bukan nak jadi recording artist. Sejarahnya. Tak, dia cuma club band. So bila S. Atan dapat offer dari EMI, cerita dia beginilah. Dia recommend Black Dog Bone kat EMI pada waktu tu. Kita kena reject. Tolak rezeki. Kita kena reject. Wow. Tapi lah dia pun keluar daripada EMI. Dia keluar Land Company, is a local company. So kita buat under local company, itu yang boom. Terus EMI nak kita balik. Itu the story dia. Siapa local company tu bang? Tony yang the first album Black Dog Bone yang cover jaket merah tu. Tony Wong. So that's the story. So bila EMI tengok kita punya band album tu boom, dia call S. Hatan, suruh join balik, dan suruh Black Dog Bone sign pula dengan EMI. Itulah cerita dia. Sampailah Black Dog Bone sempat buat 8 album, dan lepas tu saya Izhar keluar pada waktu tu. Tapi Black Dog Bone still around, diorang still play club, tapi diorang tak buat album lagi. 8 album tu abang perform sampai album ke berapa bang? Sampai habis 8 last. 8 album tu. Yes. Daripada album awal-awalnya abang S. Hatan Tony. Yes, betul. Daripada awal sampailah akhir Black Dog Bone pun S. Hatan. Abang sendiri perform sebagai drummer dan penyanyi ataupun macam mana? Betul, drummer and as a vocalist. All the way. Macam mana abang start sebagai seorang drummer bang? Abang bermula minat muzik umur abang 10 tahun. Okay? Abang minat main drum, abang minat drum. Puncanya semasa tu arwah bapa saya ajak saya pergi tengok wayang tu jam 1960s tau. The Beatles baru keluar, The Beatles. The Hard Day's Night nya movie. Right. Dari situ saya terpikat tengok Ringo Starr main drum. Alamak, bestnya dia main drum gini-gini kan. So lepas tu saya dah ada macam minat, saya cakap dengan bapak saya nak belajar drum. Dan bapak saya cakap, okey nak belajar. Dia saya duduk kampung.
zaman 60-an kan kampung Singapura mana ada flat lagi kan. Dekat area mana tu? Dekat Kampung Amber, Tanjung Katong. Tanjung Katong. Okey. Dan tempat tu juga bersejarah. Arwah-arwah seni-seniwati, seniman macam arwah P. Ramlee, semua kat situ orang lepak. Itu semua tempat seni, orang-orang seni. So dari situ mula punca saya minat muzik, saya belajar drum. Jangan belum nyanyi lagi tau. Belajar drum dah belajar drum apa. Sekali minat pula nak menyanyi. Saya cuba-cubalah nyanyi main drum. Boleh pula dengan rezeki Allah yang beri pada saya, dikurniakan bakat saya semua daripada dia. Itu sejarah dia lah. Bermulanya, puncanya, sampaikan saya tak nak pergi sekolah, sampaikan saya tak nak belajar, sampaikan saya menengah 2, saya bilang dengan orang tua saya tak nak belajar, saya nak ingat muzik. Dah confirm benda tu. Sampai sekarang. Oh, asyik bang. About 45 years lah sampai sekarang. Kalau masa time abang main drums dulu, siapa abang punya ikutan? Ringo Starr. Abang masa zaman-zaman Ringo Starr is only abang influence kat situ je. Tapi selepas tu keluar band-band rock seperti Deep Purple. Abang punya influence lah Ian Pace. Ian Pace. Purple drummer. Wah. Yes. Macam Ringo Starr kasih I semangat lah belajar muzik, belajar drum. Tapi bila Deep Purple keluar dia punya first album, saya dapat dengar, alamak best drummer ni main. Seharus saya dekat dia lah situ, cara dia main macam mana. Dulu zaman ada video, mana ada apa kan. Kita pakai rekod, kita pakai dengar kat telinga, macam gini. Like practice sendirilah. Masa tu Tony abang tak ingat siapa, tapi masa dekat EMI, tapi Mindiang lah dia dah pun meninggal. Vincent Lim, dia memang khas EMI punya engineer. Siapa saja recording dia akan jaga. Black Dog Bone ni bukan setakat band ni, zaman tu kita pun jadi backup artis. Macam artis-artis dari EMI macam Arwah Sudir, DJ Dave, ramai artis EMI kita jadi sessionist dan kita buat backup singer. As a sessionist lah. Macam lagu Balik Kampung, semua kita punya suara pun ada backup. Abang ada backup lagu tu ya? Ada. Memang ada. So, drum tu siapa main lah? Bukan abang? Abang main lah. Abang main drum tu juga? Abang Syaitan Call. Lagu apa tu? Yang baru-baru ni apa? Lagu Merdeka, lagu apa tu? Yang Sudirman nyanyi. Tanggal 31. Itu abang main drum, abang backup dekat belakang dia. Sejarah tu memang, tapi zaman dulu, macam kita SSS ni tak ada kredit. Siapa main drum, siapa backup, tak ada. Jadi orang tak tahu. Ramai artis EMI Black Dog. Pasal orang rekod kat Singapura. Dekat studio Singapura, dekat McDonald House, you see. So jadi kita ke club band, dia habis malam malam ni korang free tak turun studio buat ini session. Ni artis ni. Kita datang, kita buat lah. Itu memang the best year lah. Kita the best in the 70s is the best year lah. Pasal apa, semua kira raw. Dia tak ada digital. Betul. Sebagai pemain drum tu, abang masih lagi bermain drum bang? Praktis ataupun performing ke? Pasal kita perform every night, tak payah praktis lah. Kita perform kat club. I mean sekarang? Sekarang dah kurang lah. Kurang. Kurang. Pasal abang dah more concentrate on vocal. Kan perform. Jadi perform kita satu orang solo. Dulu kalau perform group kan. Sekarang kita solo, jadi abang nak kena perform sikit punya vocal, nak entertain orang macam mana. So I more based on that lah. I see. Sekali-sekali orang suruh jam drum, baru abang main drum. Tak adalah kalau abang masa in private ke, abang ada geram tu Steve nak main drum. Steve, kadang-kadang tengok orang main geramnya aku macam nak main balik gitu kan. Kali tengok sudahlah, aku dah nak series ni kan. Kita tengok, kita enjoy apa dia orang main tu lah. Abang Tom Anwar abang kenal kan? Tom kenal. Dia masih lagi dia masih on lagi. Asyik dia tu. Kenal sangat dengan dia. Pasal dia dulu dengan Revolvers kan. Dia dengan Revolvers, ya. Betul. Abang masih contact JJ juga, masih kita berbual dekat WhatsApp, tanya khabar, Semua kawan-kawan lama. Selagi diorang lagi hidup, kita berbual lah cari kan. Tak kisahlah kan. Dulu abang ada perform dengan abang JJ juga ke? Dengan itu, dengan Ramli MS dekat Hard Rock. Abang 1994. The band called Rockefeller. Pernah dengar tak? Oh ya. Yes, 1994 Hard Rock.
Abang, Ramli MS, JJ, Gary Gideon. Ush. Saya lost abang masa abang cakap pasal abang perform dengan abang JJ, Ramli MS, Gary Gideon. Arwah Lepas tu kita Samad. Samad left-handed. Yes. Rockefeller Ya, betul. Itulah. So second band is Filipino. So then after 94 kita break. 98 is the last Rockefeller perform. No, 94, 96 kat Hard Rock. 98 is dekat Renaissance Hotel sebelah Hard Rock Cafe. That's the last one. Vokal ganti-ganti. Vokal saya kenanang JJ. Jadi kita ada 2 vokalis. Bang, okay, curious over the years bila abang Black Dog Bone, abang JJ Carefree, ada sense of rivalry tak pada masa tu? So far alhamdulillah kita okay. Dan kita kata orang tu berkolaborasi sama-sama. Kadang-kadang kita cakap, you nyanyilah J pula. JJ dia biasa teman-teman, tak apalah Jad kan. So dia more tu macam lagu-lagu Chicago. Bahasa suara dia macam sikit Chicago punya vokalis, siapa nama dia tu, lupa nama dia. Dan abang more tu macam Toto, more to a bit rock macam Deep Purple ke apa ke, you know. And that was the best year untuk Rockefeller. Pasal apa, banyak artis luar negeri masuk datang ke Hard Rock tengok kita perform. KC Sunshine Band, apa lagi band yang band rock tu, they're very popular. So kita panggil The Jam, dia tak nak. Dan Mr. Big, Scorpion waktu tu. Jadi kita dapat jumpa banyak-banyak big artist pada waktu tu. It's the best year lah. Dan banyak Rockefeller punya fans sampai sekarang tak Rockefeller reunion, say cannot, dah tak boleh. Pasal Arwah Samad dah tak ada, satu. Arwah Haji pun ada. Haji man. Haji gitaris, yes. Lepas second year Haji masuk. Dan the third year Haji dengan Arwah Samad tak ada. Arwah Samad dengan sibuk dengan left-handed, Haji dengan Usop. Kenal tak Usop Cobit, RTM? Dia pula ganti Arwah Samad. Dahsyat tu bang. Semua the best musician lah. I perform. Sebab orang tak boleh luka Rockefeller. Orang tak boleh lupa. Bila nak balik kepada Black Dog Bone sikit bang. Okay, alright. Choice of song Black Dog Bone pada masa tu, contohnya Relax, yang pilihan-pilihan lagu tu producer lah decide bang. Kadang-kadang producer, macam lagu kan Kiss and Say Goodbye ni kan, Harapan Tinggi Gunung. Pasal kita hari-hari kita main club. So kita suggest dengan S. Atan, dengar lagu ni okey tak kalau kita translate kembali. So dia dengar, sedap lagu ni. So dia agree, kita buat. Macam lagu Relax, actually original dia dari Indonesia. Artis Indonesia. Dan dia punya lyrics pula, lagu Relax tu lyrics dia kotor. So arwah Harun Abdul Majid tukar, kasih bersihkan. Asal Indonesia kan dia orang free, dia orang boleh cakap apa saja kan. So kita tukar dia punya lyrics, kasih dia bersih lah kan. Kan Singapura, Malaysia kan mana boleh kotor-kotor sembarang. Mesti kena ban kan waktu tu. Sikit je dia ban kan, tak boleh. So lagu-lagu kadang-kadang pilihan producer, kadang-kadang pilihan macam lagu Hayalan. Kan Hayalan kita balik daripada Europe, pasal kita dengar lagu tu dekat Europe. Jump Earth Wind and Fire baru release album Fantasy. So kita bawa balik Singapura, kita kasih Aisatan dengar, okey lagu ni sedap. Pasal kena dengan kita punya konsep, band konsep dengan ada brass, ada horn, ada trumpet semua kan. So kita ambil tu lagu, kita translate jadi lagu Melayu. Pasal waktu tu memang tidak begitu strict untuk lagu-lagu saduran. Masuk 80-an dia tak boleh. Semua nak original song. Pada zaman tu. Abang perform. Itulah sejarah dia. But it's a good. Sorry bang. It's a good kata orang experience. As a club band, tiba-tiba kita jadi recording artist, it's a good experience. Pasal kita more in club, in club. And untuk pengetahuan you, nobody knows bila kita buat first album tu keluar, orang tak tahu yang Black Dog Bone tu dari Singapore. Diorang ingat? Serius. Diorang ingatkan kita dari Indonesia. Pasal apa? Kita main club.
Tak ada, kita main kat kelab. Yang datang kelab pun orang-orang Cina, mungkin ada orang Melayu saja. Tapi bila Black Dog pun keluar dengan album Melayu, lagu Melayu, ini band dari mana? So bila ada first PC waktu tu, tak tahu majalah lama-lama lah. Bila dia kata Black Dog pun dari Singapura, orang terperanjat. Kan? Orang terperanjat. Singapura yalah. Kita main kat kelab, orang mana datang kelab? Yang orang Cina-Cina ni yang minat Black Dog Board, kita main lagu-lagu macam Earth, Wind and Fire, Commodores, Chicago. So diorang datang, dia support kita. Jadi macam korang orang Melayu tak tahu. Jadi dia mati-mati kita ni Indonesian. Yeah. Even kita dekat Europe pun, dekat Amsterdam, diorang ingat kita dari Suriname. Dia tak tahu Singapura. Masa tu dia tak kenal Singapura lagi Dia tak tahu. Dia tahu kita pasal kita pakai kulit macam orang-orang Suriname, orang Suriname, kulit kita. So that's the experience lah apa yang kita dapat pada zaman 70-an tu. Tapi sekarang I don't think kita boleh dapat macam gitu lagi lah. Sekarang more tu macam siapa dekat YouTube ada banyak followers kan. Macam gitu. Zaman dulu kita work hard for it. Macam Arwah Sudir, I salute dia. Dia work hard for it. Dia really work hard. Ya. Yeah. Abang menjalinkan persahabatan yang akrab bang dengan Arwah Sudirman. Ya, bila dekat studio kita berbual lalu dan kita pernah buat satu show jam dekat Sabah, Sebelum dia nak buat show tu, abang tengok dia, sebab dia macam cakap dia really work hard, I salute dia. Sebelum dia nak buat show, dia practice. Dia rehearsal diri sendiri, dia buka pintu hotel tu, dia tengok cermin, dia practice, dia gayakan diri dia macam mana dia nak bergayakan diri dia. Tu macam cakap, Dir, I gini lah, thumbs up. Good job. I salute you. Arwahnya lah cakap dengan gitu. Dia kata, thank you bang. Jadi apa? Kan people kenal dia, even luar negeri pun kenal dia dengan cara dia performance, entertainment dia macam mana semua. He's an entertainer and a good vocalist. He's a good vocalist too. Dia ada high pitch note. So I salute dia. Even masa RTM interview abang pun, abang cakap, I salute the only one person in Malaysia is Sudir. He's a really, really artist. They really work hard for it. Yeah. Macam kita is normal, is a club band, kita perform, orang enjoy, kita pun happy. Just like that je kan. Apa yang membawa abang ke abang stay di Netherlands dekat Amsterdam 5 tahun bang Tak. Amsterdam sepatutnya 5 tahun tapi kita ada masalah. 6 months kita kena balik. Masalah bukan masalah kita, masalah agent. Agent ada masalah. So agent kata, okay, you guys have to go back. Masalah Golden Triangle. Masalah Golden Triangle tu apa bang? Oh, you tak tahu Pasal drugs dulu drugs. So the agent advise better korang balik sebelum korang jadi masalah. We are supposed to go 5 years tour Europe. Semua dah plan dari Amsterdam nak pergi Rotterdam nak pergi mana lagi semua area Europe. So sekali bila ada masalah ni, agent cakap okay, you have to pack after 6 months, have to back to Singapore. Kita balik So bila balik kat Singapore, terus kita dapat offer buat first concert in stadium Kuala Lumpur tu apa panggil? Stadium Negara. Stadium Merdeka. Negara. Merdeka. The first concert yang kita menggigil. Kenapa bang? Macam mana tu? 60,000 orang datang. Because the first very huge. Kita main kat kelab berapa banyak lah orang kan. Berapa banyak? Mungkin 200-300. Ini 60,000 orang. You bayangkan? And zaman dulu mana lah zaman canggih-canggih, equipment yang canggih-canggih kan. Kita semua raw. Kan? Jadi bila kita perform, alamak 60,000 orang. Bila kita start aja kan, bila diorang dah berlonjak, terus hilang lah. Terus kita pun happy lah kan. And then waktu tu, arwah Mike Bani, mendiang Mike Bani pun datang bawa Carefree, kenalkan Carefree. Itu yang kita first time kenal Carefree. Itu dia? Pasal dia kata, ini Carefree EMI punya artis baru dan akan release the first album. Jadi lepas itu kita dah habis kita buat Singapore punya konsert lah, EMI buat. Dan Black Dog pun dapat kontrak pergi Penang. Perform kat Penang. Commons Inn Hotel. Apa hotel dah tutup sekarang tapi dia club nama Commons Inn.
And then kita berkenalan pula dengan grup Sweet September. September. Dong di sana bang. Kita satu band dengan Sweet September dekat satu club tu. Merlin Hotel, Penang. Legend tu. So, kita kenal lah, dah kenal Sweet September, and then semua macam sejarah lah. Lord ini apa? Airline The Boys. Gitaris, datang Penang, jumpa abang, kenal-kenal. Itu semua dari situ lah. Memang the best year 70s lah. Ya. Sampai sekarang kalau Lord jumpa bang, saya memang selut abang daripada zaman Merlin Hotel lah, itulah, inilah, you know. So we still friend. Macam mana pun we still friend. Kita berkawan, kita artis, kita jangan mensombong, bangga diri. Kita low profile aja. Itu yang abang pegang lah sampai sekarang. Boleh ke frontline artis penyanyi low profile bang? Macam mana tu? Very simple. Okay, kita mesti ingat dari mula kita datang. Dari mana? Dari bawah kan? Naik. Orang kenal kita. So, di situ kita belajar lah. Okay, gini. Kita hormat orang, kita humble, kita jangan senang macam bangga diri, besar kepala. Tak. Itu semua tak lama. Kenapa artis lama boleh bertahan? Pasal orang semua humble, macam JJ humble, orang suka, tak payah macam cakap besar, cakap itu aku ginilah, aku tak ada, kita tak pernah cakap macam itu. Kita relax je. Macam orang tanya macam orang minta nasihat, kita kasih nasihat. Okey bang, macam mana kita nak gini? Okey cakap, senang, simple. Kau buat ini. Macam mana nak jaga suara? Terus terang abang tak jaga suara. Abang tak pernah jaga suara. Abang makan apa abang nak makan, asam pedas ke, cili padi ke, makan berminyak. Tetapi yang penting bagi kita tu nak cukup tidur. As an artist, cukup tidur. Abang rokok pun abang tak buang sampai sekarang masih rokok. You know, jaga diri, jaga kesihatan, stamina, itu aje. Tak ada pantang-pantang larang. Zaman sekarang ni artis tak boleh makan minyak, tak boleh itu, tak boleh minum air sejuk. Abang lagau je. Betul tak? Sekarang zaman lain. Dan kita zaman raw. Dia panggil raw. Kita langgar je. Tapi tidur kena jaga bang Tidur very important. Tapi zaman-zaman abang muda tu tidur tak cukup pun lagi okey, energi lagi ada. Zaman 18 tahun umur, sekarang 65 nak tidur nak kena jaga. Tak cukup tidur, nanti kita pernafasan kita kurang dan kita nak kena buat exercise. Tapi abang sejak dah 2 tahun ni kena lockdown, exercise apa pun tak ada, abang tak pernah naik kembang muka. Sebelum ni memang exercise ialah salah satu rutin abang Yes. Abang exercise setiap hari ke, macam setiap minggu 2-3 kali ke, macam mana banyak sistem? Macam masa abang duduk Singapura, abang selalu pergi swimming. Abang rajin pergi swimming. Swimming is better for breathing. Untuk kita untuk sebagai penyanyi tu, swimming is much better daripada kita jogging. Pasal apa? Dia akan kita punya pernafasan. Tapi dah semenjak duduk Johor ni, nak cari apa ni swimming apa tu? Swimming club pool. Luar swimming pool. Susah. So jadi kalau abang senang pun masa-masa tu abang buat treadmill aja lah. Abang ada treadmill kat rumah. Dan baru-baru ni je lah 2-3 hari ni abang dah beli mountain bike yang murah-murah buat cycling aje lah. Dan main kat rumah aje lah. Itu dapatkan stamina je. JB kat area mana? Abang cycle? Dekat area rumah dekat Nusa Jaya. Nusa Jaya. Nusa Jaya. Itu je. Sebelum important tu abang macam umur macam abang ni perlu stamina aje. Ni stamina, cukup tidur, itu je. Saya ada berbual dengan beberapa penyanyi lama veteran lah, termasuklah abang M. Nasir. So in private dia pun mengakui bahawa as dia grow older memang vocally agak diping sikit lah kan. Betul. Abang sendiri personally abang merasainya, melaluinya? Ya, pasti. Macam bila abang mula terasa kesan tu bang? Kesannya bila umur you dah masuk dalam 50-an. Abang dah mula rasa benda tu? Dah mula rasa. Kenapa saya cakap mula rasa? Bila lagu Hayalan. You know pasal lagu Hayalan tu, dia key very high. Dia E minor. E minor? Ya, very originally E minor. Dan original penyanyi dia pakai falsetto. Abang pakai natural voice. So bila abang try nyanyi lagu Hayalan tu original key, tak boleh. Abang nak kena force diri abang. Mana abang ini dah turun. Dia punya apa tu?
pitching dia. Hmm. Umur kita dah meningkat, dia turun. Dan sekarang pun dah lagi 65, dia akan turun lagi. So bila abang buat performance macam misalnya kata, abang lagi more tu sekarang kalau abang nak perform kat club, abang more tu classic rock. Macam lagu-lagu Dio, Purple, Led Zeppelin. Jadi abang kena turun pakai D-tune. Dia panggil D-tune, bukan E-tune lagi. Oh, D. Baru D-tune. Dog. Jadi selesa. Jadi kita tak payah force. Even the original singer macam Dio buat live pun, dia tak pakai original key. Dia tak pakai, dia turun key juga. You know? So, buat apa kita nak susah payah, kita tak boleh, kita nak paksa diri. Memang tak boleh, tak boleh. Kita turun key pun tak apa. Jadi dia sedap. Betul. Betul. Even saya pernah berbual dengan Datuk Ramli Sarip. Betul lah Datuk Ramli. Kita ni dah ada umur ni, tak payahlah kita nak tunjuk-tunjuk yang kita boleh nyanyi high pitch lagi. Dah tak ada, kita main biasa je. Jadi kita keluar, orang dengar suara kita sedap lagi, okeylah, fine. Itu je. Kan? Tak payah nak tunjuk-tunjuk lah. Kan? Kita dah tunjuk pada zaman 70 kita orang dah dengar kita punya suara macam mana. Kan? Tak payah kita nak tunjuk, aku boleh pergi high pitch, tak buat apa. Dah tak boleh sekali, jadi rosak. Diri yang malu kan. Tak boleh, kita cakap tak boleh. Jangan paksa diri. Itu abang punya prinsip lah. Abang dah cukup veteran dan profesional untuk sedar ke benda ni semua kan. Betul. Kita nak sedap. Bila menyanyi kita nak sedap. Bila kita sedap, orang dengar pun sedap. Jadi kalau kita menyanyi, kita nak ikut macam kita dulu, nak nyanyi tinggi-tinggi, dah tak sedap. Dah lah tak sampai. Kan? Orang pun dengar, kau dah tak boleh high pitch, buat apa kau nak sibuk-sibuk kan? Dah kita kena kutuk. Dan orang dah cakap, dah tak boleh tu sudahlah. Jangan nak paksa diri. Kita biasa turun lah. Kita tahu kita punya umur, kita punya standard macam mana. Kau nak pergi lawan budak-budak baru tu buat apa? Orang lagi ada stamina kan. Itu abang punya itulah. I think banyak artis veteran pun ataupun otai-otai pun orang tak akan paksa diri orang. Orang tahu orang punya limit kat mana sekarang. Kat mana aku boleh sampai. Kat mana aku tak boleh sampai. So buat apa nak sibuk-sibuk? Kita nyanyi sedap. Peminat masih suka. Jalan. Itu saja. Simple as that. As simple as that. Tadi abang sebut nama Ramli Sarip. Abang dengan artis-artis yang lama ni, over the years memang abang menjalinkan persahabatan lah kan abang. Macam mana persahabatan abang dengan Abang Ramli? Okay, persahabatan dengan Ramli ni very simple. Kita jarang jumpa. Sekali-sekali kita jumpa dekat konsert ke dekat show, kita berbual lah. Walaupun kita sama-sama Singaporean, even Datuk M. Nasir, kita jarang jumpa. Kalau jumpa dekat jumpa kat konsert, hai apa khabar begini, itu je. Kita tak tengok cakap banyak, tak tanya apa dah, itu je. Kau sihat? Okey, aku sihat dah, itu je. Kita tak nak cicot-cicot cakap hal ni tak ada. Okey. Itu je. Dan abang pun seorang accomplished musician yang mengiring ramai artis kan. Okey, agak-agaknya artis tu penyanyi intimidated tak? Suspend tak dengan abang? Abang ni Jad ni penyanyi juga, drama juga. Tapi yang ada orang tak tahu. Takkanlah penyanyi tak tahu abang Jad tu main drum tu. Bila kita buat session yang orang tak tahu, orang tak ada. Yang tak tahu kita buat basic music dulu, orang tak tahu siapa backup singer. Unless dia producer cakap lah. Dia punya session ni sini, dia ni. You know, kalau producer dia buat bodoh, orang takkan tahu. Tapi Sudin memang tahulah. Sudin kadang-kadang kalau kita rekod, dia mesti datang, dia nak dengar arwahnya, dia nak dengar dia punya konsep muzik dia macam mana, dia tahu. Dan lagu macam Balik Kampung dia datang dengar, dia dah backup dia kan semua kan. Banyak lagu-lagu dia. Lagi lagu apa yang dia buat, Nur Kumalasari. Semua artis EMI, you know. Siapa lagi, banyaklah EMI artis abang nak cakap, nak sebutkan. Tapi itulah, tak ada kredit lah. Sayang bang. Sekarang banyak lagu-lagu abang yang tak ada kredit tu, sayang sangat tu. Memang banyak. Mesti ada. Itu EMI, live records. Abang session untuk live record juga. Masa tu abang gitaris Iza, dia producer, dia tukar nama Razi M. Dia banyak artis dari live record. Jadi dia panggil abang session. Buat backup singer juga. Live record macam ada Datuk Malik Ridwan, Syed Sobri. Itu kan abang kadang session lah. Abang session dengan siapa tahu? Nasir apa?
Nasir Wahab bukan Nasir Wahab, ini Aman Syah punya adik Nasir Abu Kasim. Nasir Abu Kasim. Abang session dengan dia? Kadang-kadang dia session untuk live records. Dia pun Dia main basis yang dahsyat abang. Dia basis, dia basis. Abang main drum. So abang selalu nanti Razim cakap, Kejat, ni kau datang naik flight pergi KL, kita pergi King Studio lah, record King Studio tu kat PJ. Panggil abang all the way from Singapore nak session je. Yes. 2-3 hari kat sana, baru balik Singapore lah. Kredit tak ada bang. Kena hire satu orang budak cari kredit lagu abang. Itu semua tu harta pusaka tu bang. Yalah, itulah. Tapi sekarang apa nak buat? Pasal kita tak ada kredit. Dia nak cakap macam mana kan? Producer tu banyak lagi yang masih ada lagi kan bang kan? Satan lagi ada. Apa yang abang perlukan adalah pengesahan daripada producer tu berserta dengan syarikat rakaman. Ya, tapi sekarang EMI pun dah tak ada. EMI sekarang tak salah Warner dia EMI Warner ke Universal, saya selalu terlupa antara dua ni. Tapi itulah dia. Perkara ni manageable bang, masih boleh dilakukan lagi. Cuma sekarang abang dapat tahu macam apa RPM RPM Recording Performance Malaysia. Ini abang baru orang kasih tahu, abang baru hantar dia punya form semua. Abang kasih tahu aku session ini. Tapi sampai sekarang belum dapat apa-apa lagi news, you know. Itulah, kalau ada rezeki tu alhamdulillah mungkin banyak lah. Ada juga royalties kat situ. Ya. Betul tak? So sekarang tengah tunggu confirmation dari RPM lah. Sama ada abang RPM ya. Abang itu clear tak clear. Ni baru orang hantar form, nak kena sign balik, abang nak kena hantar balik RPM. So, tidak nak ada lah juga, ada duit kan, duit kurang kan nak untuk retirement dah dapat 5,000 6,000 ada juga duit zaman COVID ni kan, tengah parah, betul tak? Betul. Tak ada job, tak ada show. Betul. So abang punya berdoa itu je lah. Kalau RPM kata okey, clear everything, mudah-mudahan dapat 1,000 sebulan pun jadilah. Betul bang. Setuju sangat tu. Macam abang sebagai RPM member ada dua keadaan. Satu sebagai seorang pemuzik, satu sebagai seorang penyanyi. Kan dia ada pecahan yang berbeza-beza antara penyanyi tu kan. Rugilah kalau abang tidak dapat menjadi ahli kepada badan pelesenan yang macam tu. Ini baru dapat dia perform ahli member, abang dapat sign. Ada kawan dari Fabiannya group lah tolongkan abang. Pasal benda ni abang dah hantar 2 tahun yang lalu. Tak ada apa-apa, tak ada clear, tak ada apa. Sekarang minta tolong aku gini, dia checkkan. Nama abang pun masih tak ada kat situ. So baru-baru ni dia kasih abang dia punya form, so abang print, tulis nama, abang punya wife jadi witness lah. So besok abang nak kena hantar orang-orang lah. Itu abang harap itu je lah. Kalau dia clear everything, dapat 1,000, 2,000, 200 sebulan pun jadilah lepaskan kita punya duit apa kat rumah kan. Di zaman COVID ni kan. Alhamdulillah lah. Abang claim dengan live record lain, EMI lain as a sessionist. Correct. As a singer. Habis dia cakap, bang, ini kalau abang dapat claim ni, banyak ni bang, abang ni duit. Mudah-mudahan kalau tu rezeki abang adalah kan. Pulang pun dia. Habis bang dengar cerita macam-macam cerita lah dekat RPM, dia ni tipu dia ni. Abang tak tahu macam mana, tak faham. Saya rasa tak ada orang tipu siapa-siapa bang. Cumanya paling yang pada saya adalah kompetensi tu, kewibawaan tu, itu je. Daripada saya, pandang saya tak ada orang tipu siapa. Cumanya orang ni berwibawa atau tak berwibawa. Kalau tak berwibawa susah. Kalau berwibawa itulah dia. Masalahnya itu dah 2 tahun lah abang dah hantar abang punya CD, dia nak cover album, dia nak apa, dia nak proof kan. Dah hantar sampai sekarang pun tak ada apa. So, jadi yang budak Fabian ni dia tolong abang macam Hana siapa? Bukan, nama Remy. Remy. Tu dah dia semalam dia WhatsApp. Bang, saya dah WhatsApp abang dia punya form, abang print, abang sign, abang hantar by post. Jadi abang dah boleh, kalau abang dah clear, abang boleh dapat. Pasal yang banyak artis dah dapat duit ni bang. Yang dia dapat 1,000, 2,000. Okey. Ini baru buat, besok abang nak pergi post. Dia dalam simpanan orang sepatutnya ada lebih kurang 20 juta kot. Itu abang Allahu a'lam lah, abang tak tahu berapa juta, abang tak tahulah tu. Ada banyak juta lah sebenarnya untuk dinikmati oleh para pemuzik. Dulu masa time Prism lama dulu, abang pun tidak pernah menyertainya abang. Prism pasal abang bukan komposer.
Prism ialah untuk musician bang. MACP untuk composer. Oh, tak ada, orang tak bagi tahu bang. Oh, Cuma yang RTM aja. Yang tu dulu lah. Prism memang. Boleh tak? Boleh, silakan bang, bang. Santai boleh. You're at your home bang. Tak ada, nak takut nanti ada pantang-pantang. Tak ada bantang, saya tak ada So bantang. Prism memang abang tak join apa abang tak tahu. Yang dorang tahu ni RPM je. RPM ni. Harap diorang akan menyelesaikan masalah komposer secepat mungkin, pemuzik secepat mungkin. Pemuzik ni bang, permasalahan pada pemuzik dah lama dah tak selesai lagi. Memang dah lama dah, bertahun-tahun dah, berpuluh tahun dah tak selesai. Abang tengok, abang perhatikan je. Even zaman-zaman pirate pun sampai sekarang tak ada selesai. Kan? Dia pergi ambush ni, dia pergi, but still ada orang pirate. Tapi sekarang dah digital. Dah kurang lah sikit. Orang banyak more tu YouTuber, as a YouTuber. Orang keluarkan orang dekat YouTube. Tu dah kurang lah sikit pirate. Dan recording artist pun dah kurang. Dia tak boleh jual. How to jual? Sekarang ni zaman internet ni sekarang ni pirate. Zaman internetnya. Yes. Pirate pun mati. Sekarang pirate dah pakai tie duduk belakang bandar pelesenan pula dah kot. Dia tengah cari idea macam mana aku nak pirate kat YouTube. Mana boleh dia pirate. Itulah dia. Nak go back balik pada zaman abang start Okay. Abang daripada music club performer, daripada live performer, awal-awal abang transform masuk kepada dunia rakaman tu, abang rasa natural je ke ataupun mengambil sedikit effort untuk menyesuaikan diri bang? No, we are naturally. Pasal kita dari club band. Bila come to recording, okay, Aisatan dah kasih lagu, dia kasih music piece, kita baca music. Abang baca bang? Ya. Wow. Belajar dengan Aisatan lah. Semua Black Dog Bomb boleh baca music. So, kita tak dengar lagu, tak tahu. Datang ke studio, dia kasih piece, okay ni tempo macam gini. Kita main sekejap, 1 jam, tengok tempo macam mana, terus rekod lah. Kita cuma buat basic je. Kita tak tahu melody line dia macam mana. Kita tengok pieces je. Tengok pieces, okay, main gitu je. Macam lagu macam Kiss and Say Goodbye, kita tahu pasal kita main club kan. So tapi tetap tengok pieces, but kita dah ada feel. Kita sehari-hari kita main kan. Macam lagu yang kita tak pernah dengar, macam yang the first album tu banyak lagu-lagu Jepun kita tak pernah dengar. Kita tengok piece. Jadi antara bass dengan drama nak kena sama lah. Masa kita tengah sebelum record, kita rehearse, nak kena sama lah. Nasib baik kita boleh baca music. Abang, masa tu tadi abang cakap bass dengan drum sama tu, pada time abang mula-mula start dulu, you all record together ke asing-asing track? Together. Kita record bass and drum dulu. Sekali? Dua-dua? Yes. Masa dia ada piece, abang ada piece. Dia bukan satu-satu. Jadi kita zaman dulu, bass and drum record dulu. Belakang baru rhythm section. One bass and drum clear, baru rhythm section. Gitar ke, piano ke, apa ke. Dah habis tu semua, nak masuk synthi ke apa. Kalau lagu tu ada brass, baru brass masuk last. Dah semua dah clear, baru vocal masuk. You know. Abang kita pun tak tahu. Tak tahu macam mana melodi. Main je. Kita main aje. Dia kasi tempo, kita main aje. Ada orang cakap masa time tu metronom pun tak pakai. Ya ke bang? Memang tak pakai. Macam abang punya rakaman-rakaman awal-awal tu memang abang punya own tempo lah. Abang dengan bass lah. Kita tengok sama-sama. Bass and bass, drummer dengan bass. Even kat club pun, drummer and bass is very important. Kita yang bawa arus. Dia orang interception, dia orang ikut je. Kalau drummer tu lari, dia orang lari lah, dia orang ikut. Kalau bassist tu lari, kita ikut dia. Jadi kat situ, zaman tu memang metronom kita tak pakai klik. Kita tak pernah pakai klik. Kita main cara feel kita tengok. Kalau macam lari sikit, okay, stop, ada lari sikit, buat balik. Bukan cut and paste. Tak ada. Kita buat balik. Kasih dia not 100%, maybe 80%. Zaman 70-an, 80% kira dah bagus lah. Tak payah 100%. Pasal dia analog. Dia bukan digital, analog and raw. Kita record raw.
Kita salah buat balik, bukan nak pergi cut and paste. Itu yang lengit tu. Tapi experience kan, the experience tu kita macam gini. Jadi kat situ kita pun belajar kita pay constant, macam mana nak constant, kita pay tempo kan. Pasal kita main club, kita mana pasal constant, kita dah enjoy kat club, orang joget kan. Kita happy. Tapi bila recording kita nak kena belajar how to constant, kita pay tempo, bass and drum mesti nak sama. Tak boleh bass lari, drum lari. Itu very important. Zaman 70-an. Zaman sekarang pakai click. Pun bagus juga. It's very good pakai click. Jadi, kenapa bang? Constant. Jadi kita main kat luar pun kita constant pasal biasa. Macam I puji Gary Gideon, very super drummer. Kalau dia memang pakai click, memang champion. Apa yang hebat pasal Gary Gideon bang? Kalau you don't mind sharing? Dia punya kelihatan dia punya reading is reading very good, and dia punya constant and main sama. Even dia punya stroke, dia tak ada macam dia macam kata second one tak ada, dia tetap sama. Dia yang ada orang lepas tu lembik kan, dia tak ada, dia constant all the way jadi dia tap. I suka dia, I puji kat dia. Tapi sekarang banyak drama dah bagus. Orang tengok macam Gaga Ganza kan. Budak ni muda tapi main okey. Ujang Bukan Ujang, ada budak-budak baru yang kat GV. Ujang memang baguslah sekarang. Improve banyak. Pakai klik banyak dah Ujang. Dah bagus dah dia. Yang budak-budak baru yang kawan GV apa Gaga Ganza punya program kan banyak budak-budak baru naik. Abang tak kenal pun satu orang. But they are very good. Orang very constant, dia boleh reading, dia boleh baca music. For musician kalau boleh baca music, memang orang boleh pergi mana-mana. Memang boleh pergi mana. Zaman kita memang dulu kita tak baca music, tapi as artis sudah kita belajar. Kita belajar. Sebab senang. Jadi kita kalau orang apa-apa ada backup ke, kita boleh baca music. Mainlah. Senang. Kita pernah backup Anita Sarawak masa kat Singapura. Black Dog Bone backup Anita Sarawak. Pasal kita ada music. Kita pernah backup international artist daripada Europe. Sejam kan kat club lah, nonton Singapura. Ada satu show tu dari Australia. Mak kau, dia punya drum piece. Music dia punya berjela, dia pasal dia medley. Jadi abang kena minta orang tolong, kau tolong aku kat sini. Dia ni tak alih. Tukar page. Tukar page. Berjela, pasal medley. Tapi alhamdulillah kita dapat jalan ke tugas. Macam penyanyi dari Hong Kong, pernah dengar tak? Teresa Carpio. Tahu? Pun kita backup dia di EMI. Dia happy dengan yang itu orang, dengan Black Dog Bone. Very good kata dia. Bukan dekat besar tidaklah. Hakikatnya macam tu je bang. Apa ni, ini yang dia cakap lah. Pasal kita praktis betul-betul dengan kata music. Kita ikut apa yang music, jalan lah. Yang kelebihan akan ada note dia dan untuk iring abang sekali untuk betul. Terror. Untuk backup tu bukan senang. Habis kalau untuk dua pieces tak apalah. Ni kalau sampai berjela medley, nak main nak kena alih. Jadi abang minta tolong kawan, tolong aku. Berjela-jela. Sepatutnya memang macam tu lah kan abang. Abang kena ada assistant juga kan untuk baca, memang standard professional macam tu juga kan. Yalah, tapi professional tak boleh. Tak boleh bang. Mana boleh, tak boleh. Ini pasal ni kita kat kelab. Kalau professional tu pandai-pandai kau lah kena buat. Pasal kita professional big concert, mana boleh ada orang kat depan pergi tarikkan benda tu. Betul kan? Betul. Ini apa benda ni, ada orang tapi tarikkan muzik kan. Kalau kelab lain ada orang duduk belakang drum ke? Ada kat belakang tarik. Satu show bayar 200. Betul. Kalau big show tak boleh. Kita kena buat sendiri. Kena buat sendiri. As you grow in your playing bang, bila abang sanggup tak dengar lagu-lagu lama abang punya permainan, malah penyanyian, dan macam mana abang dengar balik lagu-lagu lama abang, permainan abang dan nyanyian abang? Betul lah, bila abang dengar balik, ini ke aku ke yang main ni kan? Macam mana aku boleh drum gini kan? Jadi kat situ rasa dia punya kepuasan, kenikmatan as a musician. Siapa? You betul-betul a musician. Bukan main-main. Bermakna you put your effort there as a musician to be what it is. Make sure that the recording is good and you happy. So after bila abang dengar balik, ini yang aku macam lagu apa,
Tanggal 21. Aku yang main lagu ni. You know? Jadi, macam balik kampung. Aku yang main drum lagu ni. You bayangkan, masa zaman dulu abang tak fikir tu semua. Apa habis recording, dah habis. Aku kerja dah habis. Duit dah dapat kan. I don't want to know about what's going on apa tu kan. Drum aku sedap ke tak sedap. I don't want to know. So bila kita dengar balik, aku yang main, aku yang backup lagu ni. So kita rasa bangga. Kita kata orang tu apa nak cakap kita share kita punya apa tu panggil tu, kebanggaan, bukan kebanggaan, art, kita share kita punya passion. Art, kita punya seni kat dalam satu album tu. Yes. Baru lagi dah dapat rasa. Dah 45 tahun baru aku dapat rasa, oh ini dia yang aku buat masa aku muda-muda dulu. Legacy peninggalan kita peninggalan, yes. Kalau abang tak cerita, orang pun tak tahu siapa yang jadi sessionis ni, artis ni tak orang tahu. Nobody knows. Tadi masa saya mula-mula nak have this conversation dengan abang kan, saya kebanyakan fikiran saya menampak abang sebagai seorang penyanyi. Of course lah. Tetapi tiba-tiba bila berbual baru saya tengok, abang you are an accomplished musician, and we should talk about your musicianship as well. Betul tak lah abang punya sebab masa abang pernah berbual dengan JJ, I think last month. Berbual lama panjang. Phone. Kita berbual pasal music, dekat phone, video phone. Kita berbual pasal music. Jad, dia cakap, I salute you lah Jad. Dia cakap, kita sama-sama je. You pun the best. Saya cakap, kita pernah kerja sama. And I know you, you know me. So tapi dia cakap, Jad, budak sekarang orang tak ada ni semua. As a musician, orang tak ada ni semua. Kita nyanyi, kita main drum in one payment. La ilaha illallah bang. Tak boleh. Ya. Kau yang vocalist, kau drama, one payment lah. Tak ada macam, okay, kau nyanyi satu payment, kau main drum satu payment, tak ada. In a group, kau nyanyi ke, in a group, kau nyanyi, kau main drum, is in one payment. Sama macam dia cakap, kita nak kena nyanyi, kita nak kena backup, kita nak kena main bass, tapi payment is still one payment. Kan? Itu zaman dulu lah kan. Sekarang kita dah lain lah kan. Bukan nak kita nak demand, but you must know what we are doing. Kan, bukan kita suka. Kau nak aku main drum, nak suruh aku nyanyi, kau bayar lah tu payments. Drum. Nyanyi. Betul. Tu payments lah. Sekarang boleh kita boleh cakap, dulu tak boleh. Oh, kau besar kepala kau gini zaman dulu tak boleh gitu. Tak boleh. Dia tak boleh cakap, aku sekarang aku main drum, kau bayar aku main drum lain, nyanyi lain, tak ada, tak boleh. You main drum ke, you nyanyi ke, you tak nyanyi ke, still same payment. Zaman dulu. As a teamwork, they call it as a teamwork, as a musician. Musicianship lah dipanggil. Itu semua sebenarnya tidak tepat lah kan. Sebenarnya tidak tepat. Kalau abang nak jadi penyanyi, kalau diorang terpaksa ambil lain drama, diorang kena bayar drama tu. Betul. Memang betul. Kita pernah cakap, kalau kau nak jadi penyanyi, kau panggil aku 2 payment lah. Zaman tu mana boleh, tak boleh. Kalau kita cakap, kau besar kepala kau dah gini besar kepala. So kita kena ikut lah, kena akui lah. Akur apa yang zaman-zaman dulu lah. Kalau kita duduk kat Europe ke kat Amerika dah tentu lain cerita. Kan kita duduk kat Asian country, negeri kecil, kalau kau nak demand, habislah kau. kena pandai main tarik tali tu lah abang kan. Macam orang cakap apa, kena tarik rambut dari tepung kan. Tepung tak berselerak. Kena delicately. Correct, betul. Saya tak pernah tengok Black Dog Bone dan abang perform di klub malam, di clubs lah. Jadi soalan saya ni, memang setiap malam, setiap show, memang abang drums dengan nyanyi sekali bang Yes, because I'm the lead vocalist. Abang punya drum setup memang kat belakang juga ke ataupun belakang lah, tetap belakang. Zaman dulu mana boleh depan-depan. Mana dah tahu the front line Apa jadi orang tengok di belakang lah. Jadi orang cari siapa nyanyi ni. Dah lah kecil kan, orangnya kecil. Siapa nyanyi? Oh, the drama si singer. Itulah dia. Itu kelebihan dia lah. Kita nyanyi tersembunyi. Kita tidak expose, kita kat belakang. Orang cuma dengar suara je.
Bang, masa role yang lebih pelik tu abang boleh dua-dua kali nyanyi dan Boleh dah biasa. Gary Gideon terperanjat. Bila dekat Hard Rock, abang jam lagu Deep Purple, lagu Burn. Lagu Burn sambil nyanyi sambil main drum dengan Deep Stroke. Dia terperanjat. Dia kata, Ijat, how you do it? You sing and then do the stroke. I'll get used to it really. Dah biasa. Dia sendiri cakap, I salute you because you sing and play drum the song Deep Purple and the stroke is still there. I really salute you. Deep Purple lah tu. I punya idola drama dia. Ian Pace. Ian Pace kidal kan dia bang? Dia kidal. Dia kidal but he's a good drummer. Very good. Dia play stroke everything. Dia originally dia more to jazz lah. Dia apply jazz dengan rock sebab jadi sedap. Time dia semua mostly orang jazz player lah bang. John Bonham semua kan. Jazz player. Dan orang apply jazz dengan rock tu jadi sedap. Kan. Abang sendiri dengan jazz macam mana? Banyak modern drama lagi dahsyat lah. Dahsyat modern drama ni. Abang jazz tak sangat lah. Abang tak sangat. Jazz tak sangat. Abang more to rock, genre rock, more to macam apa tu dipanggil macam funk. Funk music kan. Abang more to that kind of. Abang kadang-kadang suka main funk music. Pasal apa dia groove. Groove itu. Rock is more to energy. Dia more energy. Funk is the groove. Macam Alvin Fire. It's a groove. Jadi your mind pun sedap. Macam you main naik kuda kan. Naik kuda. Kalau rock is more to energy. You need energy on your side. How you going to apply your strokes, everything. Then your mind is very alert. Kalau funk just relax je, ikut bass player main, kita cool, relax. Kalau jazz abang juga suka main gitu je lah. Not really on jazz lah. Tadi abang sebut Gary Gideon tu, dia tu penyanyi juga dulu kan bang kan? Dulu masa kecil-kecil dia masuk RTM. Bintang RTM. Dalam time kan? Bintang RTM. Abang pun tak kenal dia tu jam. Bila dia join Rockefeller, dia pun tak kenal abang. So bila cerita soal RTM saya, dia ni dulu penyanyi Jad. Ya ke? Dia nyanyi lagu siapa? Osman Brothers Popular. Popular. Osman Brothers lah tu jam. Saya usik dia, wah dulu lu penyanyi. Alah Jad, dia kan gitu. Alah Jad, aku nyanyi gitu aja. But we still contact each other kat Facebook. Kita kadang say hi, say hello, kadang dia call abang. Hey, how are you brother? You okay? But he's a nice guy. Very nice guy. Very good. Sampai sekarang. But the sad thing is like macam kita punya players dah tak adalah macam Arwah Samad dengan Haji lah. That's a sad thing. For Rockefeller lah. That's a sad thing. Dia banyak kali kadang call si Gary Gideon ni. Pergilah cakap sama Datuk Ram. Mari kita reunion Rockefeller. Lu pergi cakap sendirilah. Dia Datuk Ram dia sudah lain bukan macam dulu. Dia Datuk sekarang. Dulu dia bukan Datuk, kita boleh cakap. Sekarang dia sudah Datuk, dia banyak projek. Kita mana boleh campur dia. Sebagai penutup ada dua soalan bang. Nama abang Jad tu macam mana asal usul dia bang? Ini pertanyaan Sukumas daripada dulu sampai sekarang. Orang tanya nak tahu kenapa nama Jad dengan nama IC lain. Mula dia begini. Arwah nenek saya ni, dia minat penyanyi tahun 50-an kalau tak silap. Nama penyanyi tu Rohaizat. Penyanyi Rohaizat. Sampai sekarang kadang-kadang ada orang main lagu dia. Penyanyi tu Rohaizat. So dia minat sangat dengan penyanyi Rohaizat ni. So bila saya dilahirkan, dia namakan nama Rohaizat. Bila Rohaizat ni, bila orang-orang dulu ni kan, bila budak tu nangis, dia kata, budak ni tak boleh angkat nama ni. Terlalu berat untuk budak ni angkat. Dia jumpalah orang-orang yang pandai-pandai ke apa, kena tukarlah nama Tahir, kata dia. Tahir nama lagi ringan untuk budak ni yang bawa. So dia masih tak puas hati, dia tak nak, dia kalau boleh tak nak ubahlah, tapi dia tetap kena pilihlah Tahir. Dan dia ambil singkat, panggil dia Jad aja sampailah sekarang.
Oh. Jadi Rohaizat tu potong dia Rohai, Ah, panggil Jad aja. Jad je. So dia pun Oh. Bang. setidaknya dia dapat juga nama Jad, Rohaizat, Jad. Sampailah sekarang nama tu. Itu adalah nama rezeki lah, rezeki untuk sebagai seorang pemuzik, penyanyi. Macam yang nama Tahir ni kata dia artinya kesucian. Itu aje. Tahir, ya. Legal name memang Tahir, Tahir lah. Tahir, ya, betul. Last kali, apakah abang punya nasihat? Dengar macam klise lah bang kan, kepada musicians dan penyanyi-penyanyi yang jauh muda pada kita semua yang nak jadi kerjaya macam abang. Okey, seperti mana abang cakap tadi, bermula kita harus humble satu dan jangan suka lupa diri. Jangan kita baru naik je terus kita besar kepala macam I'm a good vocalist, jangan. Dan lagi satu, kita harus pandai menghormati orang lain. Jadi bukan abang nak cakap lah, yang ada orang sampai ada abang pernah nampak lah aku tak apa, tapi you at least kau hormat aku lah. Abang ke apa khabar abang ni? Tak ada, dia pandang kita macam tak ada benda lah. So itu kita tak nak lah. Walaupun kau popular ke tak popular, kau kena hormati orang. Yang penting, then always be humble. Dan as a musician pun sama. Bila kau main music, kau jangan syok sendiri. Okay? Kalau if you can learn, you can baca music, belajar. It's very good. It's more open untuk kau punya perjalanan tentang music. Dan juga sama juga, jangan suka besar kepala, jangan suka ngutuk. Dia ni main tak bagus, itu tak main tak bagus, akulah seorang bagus. Tak boleh. Orang tu bagus, kita jumpa, kita humble. Tanya dia, macam mana belajar, macam kau buat gini. Jadi kita share ideas, idea baru, apa baru kan. Dia. Kalau kita action macam kita dah bagus, tak nak tegur orang, tak nak apa, aku bagus lah, aku. No point. So in life, tak usah music lah, in life semua. Kita nak kena be humble dan hormati antara satu sama lain. Kau bagus dalam section A. Kau bagus. Tapi section B aku bagus. Kita kena ingat. Jadi tak semestinya kau sentiasa bagus. Jadi kau section B kau tak bagus, aku lagi bagus. So jadi kita nak kena plan. Okay, ini section A aku kurang dalam section A, jumpa dia. Macam mana gini-gini? Aku kurang section B. Section A jumpa dia. Kau ajar aku B macam mana gini macam gini. Jadi kita blend. Jadi kita dapat itu ilmu lagi, menambahkan ilmu kita, luaskan ilmu kita. Kan baik. Pada kau macam menyombong diri, kau ingat kau dah bagus. No point. Tak lama. Nanti orang singkirkan kita. Betul tak? Betul. Apa kita buat kalau kita sombong, orang akan singkirkan kita. Dia ni tak nak payah cakap lah. Sombong sangat. Orang cakap tak nak dengar. Ingat dia seorang dia bagus. Itu je abang yang nasihat. Kita jangan sombong. Kita tukar-tukar fikiran, tukar ilmu. Kalau macam kau kekurangan ini, aku kekurangan ini, kita sama-sama lah tukar. Mana caranya kita nak perbaiki vokal ke, macam mana cara nak perbaiki main bass ke gitar. Kita share ilmu. Buat apa kita nak simpan-simpan? Tak boleh bawa mati. Kita mati habis, hilang. Jadi kita share lah. Tapi itulah, jangan kau rasa kau dah bagus, kau tak nak share dengan orang. It's bad lah, really bad. Itu nasihat abang kepada pemuzik-muzik yang baru nak naik, vokalis, penyanyi yang baru naik. Itu je nasihat. Jangan kita rasa kita dah ke atas. Kita nak ingat kita akan jatuh juga satu hari. Abang rasa bakat atau asuhan ataupun latihan bang. Kalau orang tu tak ada bakat macam mana? Boleh berlatih untuk jadi bagus ke tak? Daripada pengalaman abang ni. Okey, dari pengalaman abang ni memang abang diberi bakat. Dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi yang seperti soalan yang kata yang apa tak ada bakat Okey, yang tak ada bakat tu boleh diasuh, tapi dia harus punya jiwa yang kuat untuk kata orang tu untuk memperjuangkan apa yang dia nak. Tapi jangan salah, kalau ada bakat pun kalau dia tak perjuangkan pun dia tak kasi 100% pun takkan jadi. Tak jadi juga. Takkan jadi. Dia harapkan dia punya bakat je. Tapi yang 100% dia boleh jadi.
Lagi satu dia boleh jadi kalau dia jangan sombong. Kalau orang ajar tu didengar, orang ajar okey kau buat ini, dia belajar dia ajar. Dia boleh jadi. Tapi janganlah kau dah tak ada bakat orang ajar kau tak nak dengar. Memang takkan Sombong jadilah. Sombong lagi kan. Nak cakap terima kasih kat abang lah abang. Abang sudi lapang masa. Abang pun terima kasih lah kerana you pun sudi nak tiba-tiba nak interview abang kan. Tu bila dah sudah cakap bang gini-gini, insya-Allah boleh kan. Abang ni tak kisahlah. Abang ni tiap-tiap hari Selasa ni pun ada lagi satu podcast interview. Ini ada Ye Plus Radio. It's more to macam ni kawan abang ni dia buat Ye Plus Radio. Abang kasih dapat lagu abang yang abang cipta lagu English tu, abang pas kat dia pas kat Ye Radio ni. Diorang dah main kan kat Arizona. Kat Arizona. Abang akan buat podcast dengan dia dari sana Dia di Amerika. Dia dekat sini, dekat Johor. Nanti kita nak buat broadcast Selasa ni. Nak interview pasal abang ni perjalanan hidup macam perjalanan hidup abang macam mana gini as a musician, you know. So this Tuesday lah abang nak kena buat dengan dia. Itu je lah abang boleh buat zaman COVID ni kan. Tak ada apa lagi boleh buat. Itulah abang. But satu benda lah saya sangat kagum dengan sorry. Itulah saya sangat kagum, terima kasih dengan abang kerana kesudian abang. Macam saya cakap pada mula dia, you are a legend abang. Zaman kanak-kanak saya, zaman budak-budak saya, sama je. Abang punya suara menjadi sebahagian daripada warna hidup saya. Dan baru ni saya tahu lagu-lagu backup untuk Sudirman, Nur Kumarasari, semua tu. It's you. Betul. And banyak lagi lah artis yang orang nak cakap, banyak lagi kan, tapi tak payahlah kan. At least you dah tahu sikit lebih kurang jadilah. Tapi fikir balik bang, daripada abang punya mainan tu, banyak unknown musicians and known musicians yang belajar berlatih nak ikut abang punya main semua kan. Ya, terpaksa lah. Misalkan dia nak dengar lagu Black Dog, dia terpaksa ikut lah. Dia ikut kan. Daripada abangnya usaha tu, rangkaian orang boleh cari makan, orang boleh belajar muzik, orang boleh banyak tu bang. Ayolah, itulah. Sama macam abang nak dengar lagu Deep Purple. Aku nak tengok drama dia main macam mana. Abang kena belajar kan. Dia nak main lagu Black Dog pun, dia kena dengar lah abang ni cara main drum macam mana pula kan. Macam itulah. Alamak, sorry bang. Siapakah yang sudi menghulurkan macam mana abang boleh dapat part tu bang? Kenapa abang dapat part tu? Itu mak Satan punya hal lah. Pasal abang punya pitch kan. So, dan lagu ni pun abang tak tahu lagu Hari Raya. Don't know, kita tak tahu. Kita buat basic je dulu. Dah buat basic, semua melodi dah masuk, dah dapat dia punya lirik, baru tahu kita ni lagu Hari Raya. Dan lagu ini pula, lepas kita rekod, kita fly pergi Amsterdam. Waktu? Jadi? Kita tak dengar langsung. Sampai orang Singapura hantar surat, lagu Ryan kau top lah, hari-hari orang main. Oh ya ke? Kita sendiri tak tahu. Itu kita, pasal Black Dog pun selalu fly, pergi main club sana, club sini kan. Jadi kita memang recording artis, tapi kita jarang dengar. Jarang dengar lagu-lagu kita main kat. Nanti orang hantar surat, lagu kau gini keluar kat radio, lagu kau ini keluar kat radio. Oh ya ke? Kita pala balik. Oh terima kasih, kasih tahu kita. Habis orang nanti hantar magazine daripada majalah. Diorang hantar post daripada Singapura pergi ke Amsterdam. Dia tengok gambar-gambar kita, oh ni ada story. Itulah kita punya pekerjaan. Orang yang kasih tahu kita. Masa abang mula-mula rakam dulu, abang belum tahu lagi, belum dengar lagi ada bunyi ten-ten-ten. Tak tahu. Dia kasih muzik macam abang ikutlah muzik. Ni lagu apa, macam lagu march macam orang baris kan. Lepas tu ada tukar feel kan. Dah habis semua, dia masukkan melodi macam gini. Tapi kita tak tahu lagu raya, masih tak tahu. Sampai dapat lirik tu, oh lagu raya rupanya. Itulah kisahnya. Lepas tu saya tanya, okey Jad, ni chorus part kau angkat. Dia punya range kan, dia punya range. Tapi yang abang angkat. Line tu yang paling menonjol sekali kan. Umur tengah muda, baru 19 tahun, okey lah. Sekarang semput lah sekarang. Abang Jad, thank you so much sir. Terima kasih bang. I thank you. Ya sudi nak berbual-bual dengan abang. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih bang. Harap-harap bila lepas kita orang boleh rentas sempadan nanti boleh harap dapat jumpa abang di JB ke malah di Kuala Lumpur ke PJ ke. Boleh insya-Allah. Ni nanti your wife pun nanti nak kirim kek, my wife nak buat kek nanti bolehlah kirim kat kek. Okay banyak, kalau apa-apa hal nanti kita berhubungan. Thank you bang. Abang jaga diri, saya doakan abang sentiasa sihat, kuat. Sama-sama, kita jaga rezeki. Kita, jaga SOP, murah rezeki sama-sama. Terima kasih. Amin. Kirim salam DS. Baik bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam.